Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا رب زدنا علما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد فتذكروا قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya sebagai kitab petunjuk, penjelasan kepada petunjuk tersebut, dan juga yang membezakan antara yang benar dengan yang salah, al-haq dan batil. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan inayahnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita yang terpilih daripada ramai-ramai manusia untuk bersama dengan Ramadan tahun ini. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita, permohonan kita, permintaan kita telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk bersyukur dan kita memanfaatkan peluang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini agar kita dapat mengambil sepenuhnya keistimewaan, kelebihan, fadilat yang ada dalam bulan Ramadan ini, supaya kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suasana redha mereda. Alhamdulillah, Ramadan sebagai bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan diturunkan Al-Quran kepadanya. Kelebihan Ramadan kerana Al-Quran, maka Al-Quran itulah yang menjadi punca kelebihan sesiapa yang terlibat, sesiapa yang bersama dengan Al-Quran. Dr. Mak Syarawi, seorang hakim tilawah, qari yang terkenal, ketua Qari Mesir, pernah menulis dalam Facebooknya tentang bagaimana kelebihan Al-Quran apabila Jibril alaihissalam ditugaskan membawa Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mendapat status ketua segala malaikat. Diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan mendapat status penghulu segala bulan. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar mendapat kelebihan mengatasi 1000 bulan. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita walaupun khatamun nabiyyin, Nabi yang paling akhir, tetapi beliau adalah imamul mursalin, ketua dan penghulu segala Nabi dan Rasul. Maka bayangkanlah bagaimana kehebatan, kelebihan dan fadilat ini akan dapat kepada sesiapa yang terlibat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, tadabbur dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Maka sudah tentulah kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dapat kita kecapi apabila kita sendiri terlibat dengan Al-Quran. Di kesempatan ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan peluang yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita bersama dengan bulan Al-Quran, iaitu bulan Ramadan ini, untuk sama-sama kita belajar, membaca, menghafal serta bertadabbur ayat-ayat Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu surah, iaitu surah Maidah ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya, dan dengannya Tuhan keluarkan mereka dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya, dan dengannya juga Allah menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Itulah dia hakikat Al-Quran, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan-jalan yang menjadi petunjuk kepada sesiapa yang diradainya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan mereka daripada kegelapan kekufuran. Kelebihan Al-Quran untuk sekalian makhluknya adalah ia kekal sehingga hari kiamat, tidak akan diubah, tidak akan hilang, kerana dia adalah kitab petunjuk bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin ingin fokus kepada dua sudut dalam perbincangan kita pada kali ini, di mana kelebihan membaca Al-Quran dan kelebihan memerhati makna dan ayat, iaitu tadabbur pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita melihat daripada hadis Abu Hurairah, hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Al-Quran sebagai syafaat, peguam bela kepada sesiapa yang sentiasa membaca Al-Quran. Di dunia, dia memberi keberkatan dalam hidup. Di akhirat, dia akan memberi syafaat dalam kesusahan, dalam keperitan, kepayahan hidup di akhirat. Bagaimana suasana di pada mahsyarnya, di titian siratnya, maka Al-Quran akan datang sebagai pembantu bagi sesiapa yang sentiasa menjadi Al-Quran bahan bacaan. Di kelebihan Al-Quran ini, satu-satunya bukan makhluk Allah di atas muka bumi. Disebut sebagai kalamullah, sifatul kalam, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dunia lagi dia mempunyai kehebatan. Daripada Abu Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu telah mengatakan bahawa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran, dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya didahului dengan suratul Baqarah dan suratul Ali Imran. Kedua-dua surah ini mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Atas dunia menjadi petunjuk, di akhirat menjadi pembantu, menjadi peguam bela, penghujah kepada tuannya, akan menolong dan membantu sesiapa yang membaca Al-Quran untuk menyelesaikan urusannya di akhirat. Kelebihan orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, sebagaimana hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik manusia di antara kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Manusia paling baik ialah mereka yang terlibat dengan Al-Quran, mengajar, belajar dan mengajar. Belajar tentang Al-Quran dan mengajar kepada orang lain, maka itulah sebaik-baik manusia yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan membaca Al-Quran banyak disenaraikan dalam hadis-hadis Nabi yang kita jumpa. Dan ini semua, walaupun kita tidak mahir, maka ada ganjaran pahala di atas susah payah kita berusaha membaca, belajar Al-Quran. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya,
ia mendapat 2 pahala. Baca tu boleh pahala dah. Lepas tu, susah dia nak menyebut, nak membaca Al-Quran itu. Maka Allah Ta'ala gandakan pahala. Inilah kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran yang tidak rugi sedikit pun bagi sesiapa membaca, walaupun sedikit ayat yang sempat dibaca. Walaupun sedikit ayat yang sempat dibaca. Kerana satu huruf Al-Quran mendapat 10 ganjaran. Berbalik kepada tadabbur dan memerhati ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab petunjuk bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun dulu, semenjak zaman Nabi kita wujud, masih hidup, sehingga zaman sekarang sampai kiamat, Al-Quran kekal sebagai kitab petunjuk. Bukan kata petunjuk zaman Nabi sahaja, tapi akhir zaman, sejak zaman Nabi sampai ke kiamat. Maka banyak ayat-ayatnya memberi panduan dan peringatan kepada kita. Antaranya, para pengkaji telah membuktikan. Sebagai contoh, pakar-pakar sejarah, apabila manusia ini mula mengenali ilmu sejarah. Sejarah adalah satu ilmu yang merekodkan fakta-fakta, kisah-kisah benar, menjadi rakaman sejarah untuk tatapan kita umat akhir zaman. Bahkan Al-Quran sendiri banyak kisah-kisah sejarah. Kisah-kisah Nabi, kisah-kisah umat terdahulu, yang sengaja Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kembali dalam Al-Quran untuk kita mengambil pengajaran dan pengiktibaran. Kerana sejarah adalah benda berulang. Ini ditegaskan oleh Al-Quran dalam ayat tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami gilirkan di kalangan manusia. Apa saja peristiwa yang berlaku, pernah berlaku sebelum ini, dan akan terus berlaku. Maka beruntunglah sesiapa yang belajar sejarah, mengambil pengajaran dan pengiktibaran, maka dia akan selamat dalam kehidupannya. Maka rugilah orang yang meninggalkan sejarah, mengabaikan sejarah. Dia akan mengulangi kesilapan umat-umat terdahulu. Maka sebab itulah, antara kandungan Al-Quran ini adanya cerita-cerita sejarah. Bahkan Al-Quran mari membenarkan, membetulkan kembali cerita-cerita yang telah diselewengkan. Dan kehebatan Al-Quran ini, kaedah sejarahnya cukup tepat. Sebagai contoh, kisah Fir'aun, Nabi Musa. Kalau kita baca dalam Al-Quran ini, antara kisah Nabi paling banyak, panjang ceritanya, Nabi Musa AS. Seawal surah Baqarah sudah diceritakan tentang kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa, walaupun ceritanya dalam berbagai surah, tetapi tidak ada satu pun yang berulang. Ini kehebatan Al-Quran. Berbanding yang kitab-kitab Taurat, kitab Injil yang telah diubah oleh Bani Israel, maka safar ni buka, kadang-kadang cerita tu berulang. Yang peliknya, cerita berulang, cerita sama, tapi fakta bercanggah. Antara satu cerita dengan cerita yang lain. Antara kehebatan Al-Quran ni, tidak ada satu pun fakta yang bercanggah. Bahkan cerita tu sambung, saling lengkap melengkapi, menjadikan satu jalan cerita yang sempurna. Tidak ada pengulangan. Inilah hebatnya Al-Quran. Saya suka memetik satu kajian tentang Fir'aun dan Raja Mesir. Kalau kita baca dalam surah Yusuf alaihissalam, cerita Nabi Yusuf, surah Yusuf, satu kisah daripada awal sampai akhir, cerita Nabi Allah Yusuf alaihissalam daripada kecilnya sehinggalah dewasa dan menjadi menteri keuangan di negara Mesir. Sepanjang sepanjang surah Nabi Yusuf, surah Yusuf ini tidak ada satu pun perkataan Fir'aun apabila Al-Quran merujuk kepada Raja Mesir. Tapi dia guna perkataan Maliku Misr.
Maliku Misr, Raja Mesir. Tetapi bila kita tengok dalam cerita Nabi Musa, setiap kali merujuk kepada Raja Mesir, dia akan sebut Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Nampak? Merujuk kepada Raja Mesir, Quran akan guna perkataan Fir'aun. Ini menimbulkan persoalan kerana dalam Taurat, baik cerita zaman Nabi Yusuf, baik cerita zaman Nabi Musa, semua disebut Fir'aun. Tapi Al-Quran ni ada pengkaji sejarah perasan. Sebab apa sepanjang kisah Nabi Yusuf tak ada satu pun perkataan Fir'aun apabila merujuk kepada Raja Mesir. Rupa-rupanya ketika zaman Nabi Yusuf AS, Mesir dijajah oleh orang luar. Bangsa Mesir, ialah bangsa Qibti, dijajah daripada luar. Pemerintahan negara diambil alih oleh orang luar. Tetapi bila zaman Nabi Musa, bangsa Mesir, bangsa Qibti sudah berjaya menghalau penjajah dan kembali memerintah. Mereka sudah merdeka. Fir'aun adalah dalam bahasa Qibti. Fara'inah artinya istana. Fir'aun orang yang tinggal di istana, iaitulah raja. Sebab itulah dia guna perkataan Fir'aun dalam bahasa Qibti, bangsa Mesir itu sendiri. Tetapi zaman Nabi Yusuf bukan bangsa Qibti yang memerintah Mesir. Mereka dijajah oleh bangsa luar. Sebab itu dia tak guna perkataan Fir'aun. Apabila merujuk kepada fakta sejarah, tepat Al-Quran. Kalau tengok kepada Taurat yang telah diubah tadi. Ini sebut bagaimana kehebatan Al-Quran. Dari sudut fakta sejarahnya tepat. Begitu juga apabila Al-Quran ini membicarakan apa sahaja perkara, maka kehebatan dia menyerlah. Kita melihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan tentang berbagai peristiwa yang disebut tadi, bagaimana faktanya tepat. Al-Quran mari membetulkan balik cerita-cerita yang telah diselewengkan, khususnya cerita-cerita Nabi yang telah diselewengkan, ditokok tambah dalam kitab Taurat. Maka Al-Quran mari membetulkan kembali jalan cerita yang sebenar. Seawal kisah Nabi Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihim wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah anak-anak Adam bil haqq, yang sebenar. Ketika mana mereka diperintahkan untuk melakukan korban, maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima daripada salah seorang, iaitu Habil, dan Allah Ta'ala tidak terima daripada yang lainnya, iaitu Qabil. Maka Qabil marah dan dia sebut, la aqtulannak, aku akan bunuh kau. Ini kisah punca perbalahan. Bukan sebagaimana yang sahabat cerita kat kita kerana berebut perempuan dan seumpamanya. Allah Ta'ala betulkan kembali jalan cerita. Itulah kehebatan Al-Quran. Apabila kita tadabbur ayat-ayatnya, kita akan menemui bagaimana begitu telitinya Al-Quran dalam menceritakan sejarah. Begitu juga apabila Al-Quran menceritakan tentang kehebatan sesuatu peristiwa, sesuatu perkara. Ketika Al-Quran menceritakan tentang lalat, Zubab, Al-Quran menceritakan bagaimana orang-orang yang manusia-manusia ini, mereka lemah sehingga untuk mencipta, membuat makhluk sebesar lalat. Cabaran Al-Quran ini berterusan sehingga hari kiamat.
walau ijtama'u bih. Lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u bih. Walaupun mereka ni bersepakat, berkumpul, saling tolong menolong. Lan, nafi lil abad, selama-lamanya sampai kiamat. Maka hari ni kita tengok dengan teknologi, kemahiran, kemajuan, manusia mampu mencipta robot. Sehingga kan robot yang kecil. Tetapi cabaran Al-Quran, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u bih. Bila kita merujuk kepada pakar-pakar robotik sebagai elektronik, mereka mengesahkan benar cabaran Al-Quran tidak mampu untuk mencipta makhluk sebesar lalat, walaupun dengan teknologi, dengan kemahiran. Kerana apabila robot tu sekecil sebesar lalat, maka dia akan menghadapi rintangan, masalah pada rintangan angin dan seumpama. Tapi kehebatan lalat Allah Ta'ala buat. Marilah angin rintangan pun dia pun dapat. Dapat. Itulah dia kehebatan. Dan Allah Ta'ala nafi, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u bih, sampai kiamat. Boleh nak buat, tapi tak mampu untuk terbang, untuk berfungsi dalam suasana sebagaimana lalat. Apatah lagi dalam hadis Nabi menceritakan tentang racun dan penawar pada sayap lalat. Ini lagi hebat. Ini lagi hebat. Dalam hadis Nabi sebut, apabila lalat jatuh dalam minuman kamu, maka hendaklah kamu selam dulu sayap. Kerana salah satunya ada penawar dan kepada salah satunya yang ada racun. Racun itu boleh dibatalkan oleh sayap satu lagi. Apabila hadis ini dikaji, maka pengkaji-pengkaji melihat hebatnya Rasulullah SAW boleh menyebut tentang lalat pada 1400 tahun. Zaman tu tak ada alat, tak ada teknologi untuk mengkaji. Tapi Nabi boleh sebut tentang lalat dan racun serta penawar. Sehingga apabila zaman sekarang dengan kemajuan sains teknologi ini, dapat dia buktikan benar kata-kata Nabi tentang racun dan lalat, racun dan penawar pada sayap lalat. Sehingga mereka mempersoalkan, man yu'allimu Muhammad, siapa yang mengajar Muhammad? Dan hadis Nabi sebut, apabila lalat jatuh dalam air, mereka kaji sayap lalat, apabila bertemu dengan air, dia akan mengeluarkan sejenis racun, dan pasangan pada sayap itu akan mengeluarkan penawar untuk membatalkan racun tersebut. Dengan alat mikroskopnya, dengan alat, mereka dapat menemui, mengesahkan apa yang Nabi sebut. Maka mereka terkejut, tergaman. Pada zaman 1400 tahun, Nabi Muhammad SAW boleh bercerita, membicarakan tentang lalat. Dari mana ilmu yang Nabi dapat? Inilah kehebatan Al-Quran. Benarlah apa yang disebut tentang mukjizatnya Al-Quran. Mendahului, mengatasi zamannya. 1400 tahun dulu, apabila zaman Nabi SAW, manusia ketika itu hebat dari sudut bahasa, sehingga dibuat pertandingan susunan syair-syair yang indah-indah, dipertandingkan. Johan akan digantung di Kaabah, Johan tahunan. Ini Johan ni sebab syair dia, bahasa ni cukup indah. Bila datang Al-Quran dengan susunan bahasa, sehingga pakar-pakar bahasa merenung. Mereka kata ini bukan daripada kekuatan, kemampuan akal manusia. Bila mari zaman sangat sejarah yang kita bincang tadi, manusia mula mengenai ilmu sejarah dengan fakta dan seumpamanya, merujuk pada Al-Quran. Al-Quran mengatasi, mendahului penemuan manusia. Apabila mari zaman manusia kenal zaman teknologi sains, maka Al-Quran juga mendahului 1400 tahun sebelum manusia mengenali. Begitulah juga cerita tentang peredaran bumi, pergerakan bumi, yang kita sebut dalam ilmu geografi ni. Apa panggil? Galileo, seorang pakar yang mula-mula mengeluarkan teori bahawa bumi bergerak.
apabila merujuk pada Al-Quran, rupanya Allah Ta'ala sudah cerita. Wa taral jibal tahsabuhu jamida wa hiya tamurru marras sahab. Kamu lihat bukit bukau, kamu sangka dia kaku beku tidak bergerak. Sebenarnya ia bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Wa hiya tamurru marras sahab. Pergerakan awan. Sebagaimana awan juga bergerak, begitulah dia bukit bukau. Pada peringkat awal, kita merujuk pada tafsir-tafsir, para ulama menceritakan, mungkin yang dimaksudkan dengan bukit bukau bergerak ini ialah pada hari kiamat. Tercabut, berlaku. Padalah ilmu pada zaman tu. Tetapi apabila datangnya teori-teori dan juga ilmu-ilmu tentang pergerakan bumi, sebagaimana disebut oleh Galileo tadi, maka barulah mak sedar rupanya Allah Ta'ala sudah cerita dalam Al-Quran 1400 tahun dulu tentang bumi juga bergerak. Ini sebutnya kehebatan Al-Quran mendahului zaman. Itulah dia mukjizat yang akan dapat bagi sesiapa yang mengkaji, sesiapa yang menghayati tadabbur ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah, dengan kedatangan bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini, marilah sama-sama kita menyediakan masa dan waktu kita untuk bersama Al-Quran. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji dan memerhati. Tidak ada istilah lewat dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, ditakdir Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mula dengan Al-Quran ini ketika umur 40, wahyu pertama. Sahabat-sahabat umur 50, 60 baru nak baca Al-Quran. Tidak ada istilah lewatnya untuk menghafal Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW khatam hafal 30 juzuk, lebih kurang 23 tahun. Dengan wahyu terakhir tu ketika baginda berumur 63 tahun. Hafallah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kajilah Al-Quran. InsyaAllah kita akan dapat kelebihan, keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan kekuatan kepada kita untuk kita lebih banyak menghafal Al-Quran, lebih banyak untuk kita membaca Al-Quran, lebih banyak untuk kita mengkaji dan tadabbur pada ayat-ayat Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi